اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا برحمته. Surah Hamim Mu'min, Surah Ghafir, Surah yang ke-40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. إليه المصير. إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. Surah Hamim Mu'min atau Surah Ghafir, ini salah satu surah daripada Hamim 7, yang mana kita telah dengar sebelum ini. Hamim 7 ini adalah surah-surah yang memberi penjelasan tentang makna iyyaka nasta'in, iaitu tauhid adalah berdoa, mengesahkan Allah di dalam minta bantuan dan pertolongan. Jadi dalam Hamim Mu'min, maksud penting surah atau dengan kalimah dakwah surah yang menyerupai iyyaka nasta'in itu ada pada ayat 14. Dalam Fatihah itu ayat 14. Dalam Fatihah iyyaka nasta'in. Dalam surah ini ayat ke-14. Kita tengok ayat 14. Fad'ullaha mukhlishina lahu din. Fa dalam ayat ni fa fasihah dia bagi. Fa fasihah ini merupakan fa jawab bagi jumlah mahzufah, jumlah yang ditakdirkan ada, dan jumlah mahzufah ni jumlah syartiyah. Di antara takdir yang ulama telah tulis dalam kitab tafsir, salah satunya ayat yang kalimah yang berbunyi idza sami'tum hadza fad'ullaha mukhlishina lahu din, yang berarti apabila kamu telah dengar penjelasan daripada Allah mengenai pentingnya mentauhidkan Allah pada ayat-ayat sebelum ni hingga ke 13 ayat, maka fad'ullah, maka kamu semua wahai hamba hendaklah seru Allah, hendaklah meminta dan memohon kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan keadaan hati tulus, dengan tidak ada campur aduk
kepada Allah lah ad-din, ini doa dan ibadat. Jadi kepada Allah sajalah doa, kepada Allah sajalah ibadat itu hendaklah kamu buat, walau karihal kafirun, sekalipun tidak disukai oleh golongan manusia lain yang tidak suka ikhlas kamu di dalam berdoa. Bahkan mereka suka campur adukkan doa pada Allah Ta'ala, berdoa juga selain pada Allah Ta'ala aku minta juga. Oleh kerana itu ulama setengahnya mentakdirkan al-kafirun ikhlasakum fi doa, walau kariha ikhlasakum fi doa. Sekalipun mereka golongan-golongan kafir ini tidak suka tauhidnya kamu di dalam berdoa, bahkan mereka suka campur-campurkan tauhid pada Allah Ta'ala dicampurkan dengan doa selain pada Allah Ta'ala. Jadi campur-campur adukkan ini disukai oleh mereka. Jadi oleh kerana kamu telah dengar daripada ayat pertama hingga 13, maka hendaklah kamu buat keputusan seru hanya kepada Allah. Ayat 14 inilah merupakan maksud penting bagi surah Hamim 7. Jadi Hamim Mu'min yang kita nak baca ni dan Hamim Mu'min lain-lain lagi, 6 lagi tu, semua sekali huraian, penjelasan, jawapan kepada kesamaran dan kemuskilan tentang tauhid di dalam berdoa. Jadi ketujuh-tujuh surah tu dakwah dia pada ayat 14 ni. Dan ia merupakan ayat yang makna sama dengan iyyaka nasta'in. Kita balik kepada permulaan surah Hamim, makna sebenar Allah lah lebih tahu. Ayat kedua, tanzil ni merupakan dalil wahyu. Dia dalil wahyu. Tanzilul kitabi min Allah, penurunan kitab, yakni wahyu, bukan daripada sesiapa, bahkan min Allah, daripada zat yang bernama Allah, yang sifatnya Al-Aziz lagi Al-Alim. Jadi apabila sebut tanzil, turun, menghilangkan makna datang daripada makhluk. Penggunaan Quran ni kalau turun, lafaz anzala, unzila, nazzala, semua sini, semua sekali lafaz-lafaz ini memberi makna bukan daripada makhluk. Orang Arab pun faham apabila kalimah tanzil diguna pakai, dia bukan daripada seorang kepada seorang. Kalau makhluk kepada makhluk, dia guna perkataan atat, ja'a. Tidak diguna perkataan tanzil atau nazzala. Mana lafaz ni pun memberi makna di segi bahasanya datang daripada Allah. Jadi penurunan kitab Al-Quran ini, yang isi maknanya kitab yang ada dalam ni bermakna tauhid di dalam berdoa datang daripada Allah. Ajak manusia mengesahkan Allah dan dalam menyuruh dan berdoa kepada Allah jua ini datang daripada Allah. Sebab tu siapa-siapa yang ikut, dia dapat redha Allah. Siapa-siapa yang ingkar, dia dapat kemurkaan Allah. Seperti mana kita baca Alkitab, ada permulaan surah, kadang-kadang memberi makna Quran, kadang-kadang memberi makna kitab terdahulu. Tapi di sini Alkitab memberi makna tauhid di dalam berdoa. Penurunan kitab yang isi kandungan paling penting sekali ialah mentauhidkan Allah dalam berdoa datang daripada ajaran Allah. Yang mana Allah Ta'ala itu Al-Aziz Al-Alim, Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Imam Razi dalam kitab tafsir, dia tulis di bawah tajuk ayat ni, biasa Allah Ta'ala datangkan sifat-sifat dia pada hujung-hujung ayat. Seperti ayat ni lah, Aziz Al-Alim. Nak suruh seseorang yang mendengar daripada Allah Ta'ala ini memikiri
hingga faham kenapa Allah Ta'ala datangkan sifat aziz, kenapa Allah Ta'ala datangkan sifat alim, sedangkan di lain-lain dengan sifat-sifat lain. Di sini kata Imam Razi dalam Tafsir Kabir, dia kata manusia ni apabila dia boleh menguasai di dalam pemahaman Al-Aziz dan Al-Alim, maka mudah bagi dia memahami sifat-sifat Allah yang lain. Jadi mudah. Ini keistimewaan yang ada pada ayat ni. Sebab Aziz ni mewakili makna kudrat, kudrat kamilah tamah. Ali ni mewakili makna ilmu. Ali mewakili makna ilmu, ilmu sempurna, ilmu muhitul kamil, ilmu sempurna yang ada pada Allah. Jadi Allah Ta'ala memperkenalkan dia dengan menyebut dua sifat. Berarti apabila hamba kenal Allah dengan sifat dua ni, hamba tu tak akan deraka pada Allah, dan hamba tu akan taat. Sebab manusia ini, dia duduk dalam dunia tak sunyi. Diri dia diduga oleh Allah Ta'ala dengan keadaan-keadaan dunia yang mana dia nak sesuatu atau dia tidak nak, tolak sesuatu. Ada dia nak supaya dapat, ada dia tak sih, dia lari. Tak ada manusia ni kecuali sentiasa didatangi oleh keadaan-keadaan yang menimpa diri dia, yang berlalu kat atas diri dia, hak dia nak, dia nak. Dan ada benda ya dia tak sih, dia nak sihat, dia tak sih sakit. Dia nak senang, tak sih susah. Dia nak segala urusan dia beres, dia tak sih tersekat, terhalang. Memang ada begitu. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita hamba ni, Ia berkuasa memberi apa yang kamu nak, Ia berkuasa menghalang apa yang kamu tidak ingin, tidak tasih. Allah. Sebab dia maha perkasa, mana dia boleh berlaku, tidak terhalang dengan kuasa lain. Alik kamu ni tak sih, apabila Allah iradah dia tidak ingin kena ke kamu, maka hakmu tak sih itu betul jadi. Tapi kalau Allah kena kepada kamu tu berlaku, hakmu tak sih, hakmu tolak, jadi tolak kamu tak jadi gapo, akan kena jugalah. Jadi Allah Ta'ala ajar hamba supaya kena maha perkasa ni. Cuma maha perkasa biasa diguna untuk penderakaan, biasa diguna untuk penderakaan. Aziz maknanya perkasa, dia tak boleh orang boleh lawan dia. Ghalib la yughlab alaih. Perkasa sini biasa diguna untuk orang degil. Mana Allah maha perkasa, apabila dia nak hukum, apabila dia nak buat tindakan hukumnya, tak ada siapa boleh halang dia, tidak siapa boleh mengalahkan dia. Maka dalam masa yang sama, dia jugalah Allah yang maha berkuasa memberi apa saja, menyempurna dan menunaikan apa saja keperluan-keperluan kena hamba. Hak tu pun kuasa juga. Lain daripada Allah, tidak ada kuasa maha, dia ada kuasa pemberian, kuasa ala kadar. Minta saja dia selain pada Allah, dia tak ada Al-Aziz segini. Oleh kerana itu, apabila kamu tahu Allah maha perkasa, maka kamu usaha supaya Allah yang maha kuasa tadi meluluskan dengan kudrat dia kehendak-kehendak kamu yang baik, menghalang masalah-masalah kamu dengan kudrat dia. Dan dengan cara kamu hanya berdoa kepada dia, maka Allah akan zahirkan tindakan dia melalui sifat Al-Aziz. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak ikut, duk seru lain-lain daripada Allah Ta'ala yang tidak ada kuasa seperti dia, bakal lemah, maka Aziz ini
sifat berkuasa menghukum ini akan berlaku pada kamu. Jadi apabila dua sifat, pertama aziz, ada pada diri hamba, maka biasalah hamba ini akan taat, tidak akan jadi degil. Sifat kedua kata Imam Razi, Al-Ali, maha mengetahui. Jadi maha mengetahui keperluan hamba, maha mengetahui masalah hamba, musibah, bahaya, dia maha mengetahui. Hak hamba tahu tu ala qadar, hak Allah tahu semua. Jadi kita nak ayat pada Allah, nak beritahu pada Allah masalah kita, hak dia tahu lagi pada kita. Dan kita kadang-kadang memahami, memikiri satu perkara bahaya, bagi kita bahaya benar. Dengan sebab biasa-biasa ni kita jadi tahu lebih pada orang bahaya benda tu. Allah Ta'ala lebih tahu lagi, lebih pada kita. Dan selain daripada Allah, sama ada kita sendiri ataupun apa-apa makhluk, tahu dia tu sama saja. Tahu ala qadar, mengikut qadar diberi oleh Allah yang maha mengetahui. Oleh kerana itu, sekiranya kamu ada apa-apa masalah, hak kamu tahu, hak orang lain yang tahu pun ala qadar, kamu beritahulah pada Allah yang maha mengetahui, sebab dia tahu semua. Sebab itulah dalam doa istikharah, doa yang Nabi ajar kepada umat dia, kita semua ni, kalau nak buat apa-apa kerja, takut masa depan apa jadi, bimbang, istikharah. Dalam istikharah tu, mukaddimah doa, kita diajar oleh Nabi sebut sifat kudrat, sebut sifat ilmu. Itu cara dia, supaya kita nafi senafi-nafinya, wahai Allah, kita ni rancang ya, hak akan jadi ni takdir engkau kami tidak tahu, cuma berkat dengan kami kata wahai Allah kudrat engkau, berkat yang kami kata pada engkau wahai Allah ilmu engkau, maka naknya supaya engkau jadikan takdir yang baik-baik. Nabi ajar pada sahabat dia, Nabi ajar pada kita semua umat dia. Maka insya-Allah sesiapa yang melakukan amalan ini untuk melakukan apa-apa saja kerja-kerja dia, kerja manusia, Allah Ta'ala tidak akan hampakan. Dia tak akan jadi rugi, dia tak akan jadi kecewa. Tak pernah berlaku kekecewaan dan kerugian mana-mana hamba yang semaya istikharah dengan menyebut sifat kudrat, menyebut sifat ilmu semasa baca doa istikharah yang diajar oleh Nabi. Tak pernah ada. Walaupun barang hak dia nak tak boleh, tapi pahala istikharah tu telah dapat lebih pada barang tu. Walaupun dia miss, katalah, bagi perancangan dia miss, maknanya terlepas. Sebenarnya dia tidak terlepas. Dia boleh semaya istikharah tu boleh segala-gala. Boleh redha Allah. Barang boleh tak boleh tak betul. Redha Allah dia telah boleh dah, dan sunnah Nabi yang telah diamal dah, pahala yang telah dijanjikan dalam semaya istikharah ni lebih berganda-ganda banyak lagi daripada apa hak yang nak minta jadi atau berlaku melalui istikharah dia. Jadi dua sifat ini jugalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar umat dia apabila berdoa dalam doa istikharah itu, sebut sifat kudrat, sebut sifat ilmu. Dua ni padar nak beritahu pada Allah Ta'ala. Jadi inilah kata Imam Razi, Allah Ta'ala adakan dua sifat setelah disebut nama zat dia ni, nak suruh kita semua berasa pada dua ni, maka segala perkara itu selesai. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, dia juga ghafirul dzamb. Ghafirul dzamb, mengampun akan dosa hamba, ia berdosa. Ghafirul dzamb ini mengampun akan dosa hamba yang berdosa. Wa qabilit taubi, dan menerima taubat hamba yang bertaubat. Jika sekiranya istighfar dibuat semasa dunia, taubat dibuat semasa dunia. Tapi ulama tulis dalam tafsir, ghafiriz dzambi qabilit taubi, ampun dosa hamba, terima taubat hamba. Hamba mana? Hamba yang menerima tauhid, hamba yang menerima tauhid. Dan dua-dua ni dia panggil sifat jamaliyah, dia panggil sifat jamaliyah.
Sifat jamaliyah ni sifat lembut Allah. Kemudian disusuli dengan syadidil iqab, sifat Allah juga syadidil iqab, iaitu Allah yang menghukum hamba yang degil dengan hukuman yang sangat berat. Fa'il bermakna, fa'il sini berarti fa'il. Syadid dengan mana musyaddid ataupun syadidun iqabuhu. Ia dua takdir, iaitu Allah Ta'ala yang akan menghukum dengan balasan yang sangat teruk bagi hamba yang degil. Zit tauli, mempunyai limpah yang sangat luas. At-tauli dengan mana al-in'amul wasi', pemberian dan limpahan yang sangat luas. Pemberian ni bentuk jasmani, benda, ataupun rohani, pahala. Dia nak beri dunia ke, nak beri agama ke, nak beri akhirat ke, dia mempunyai pemberian sangat luas. Allah yang bersifat seperti tadi, la ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Tidak ada ilah melainkan dia. Oleh kerana itu, ilaihil masir, kepadanya lah kembalian. Setelah tinggalkan dunia ini, tidak akan pergi ke lain. Ilaihi la ila ghairihi, kepadanya bukan kepada yang lain. Al-masiru, kembalian makhluk manusia yang pernah hidup dalam dunia. Jadi dalam ayat ni, dia ada ghafiri dhambi, sifat jamaliyah, qabili taubi, sifat jamaliyah, zitaul, sifat jamaliyah, sifat lembut. Ada syadidil iqab saja, sifat jalaliyah, sifat tegas kerah. Mana sifat tegas kerah ni syadidul iqab, dikepung oleh 3 sifat jamaliyah. Sifat lembut 3, di tengah-tengah sifat tegas kerah, nak beritahu kepada hamba, itulah Allah Ta'ala. Dalam dia tegas kerah pun, sifat lembut dia banyak lagi. Dalam tegas kerah dia pun, sifat lembut dia banyak lagi. Jadi kumpulan ayat-ayat yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran ni, pada mukadimah surah ni, nak memberitahu pada hamba, Allah memang tegas kerah dia, tapi lembut dia banyak lagi. Jadi kenapa kamu wahai hamba degil dalam mentaati Allah, tidak ingin bertaubat, memohon ampun dan minta maaf pada Allah? Memang Allah kerah dalam hukuman dia di akhirat untuk hamba yang degil. Sedangkan di dunia lagi manusia diajar oleh Allah Ta'ala dalam kitab Quran dia, Allah memang kerah dan tegas, tapi dilingkungi oleh sifat lembut dia yang banyak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, iaitu hadis Qudsi, iaitu Allah berfirman pada Nabi, tolong beritahu pada hamba-hambaku, yang ini di kalangan umat kamu, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku ini menewasi kemurkaanku. Inna rahmati ghalabat ghadabi, hadis sahih. Sesungguhnya rahmat aku wahai Muhammad, tolong beritahu pada umat kamu, menewasi kemurkaanku. Jadi janganlah semasa dia duduk dunia 60-70 tahun ni, sekiranya dia melakukan sesuatu keterlanjuran, kelalaian, jangan biar dia pergi kepada Allah Ta'ala dengan tidak minta maaf dan bertaubat. Jangan dia pergi dengan keadaan dia tidak ingin kembali untuk mentaati Allah. Jangan. Sebab kemurahan aku, rahmat aku, kelembutan aku banyak berbandingan ketegasan aku. Jadi biasa-biasa manusia ni tak ada maksum kecuali Nabi, dia salah lah kau. Jadi sifat orang salah ni bimbang dan takut. Cuma walaupun dia bimbang, walaupun dia takut, dia tidak bersedia untuk minta maaf. Duk bimbang dan takut saja. Dan dia tangguh-tangguhkan, dilalai dan dibisikkan oleh syaitan. Sebab dia tidak tahu Allah Ta'ala ni semasa dunia, jika sekiranya hamba ingin kembali kepada dia, Allah sangat suka. Apabila dilalaikan oleh syaitan, jadi manusia
terlepas peluang. Biasa terjadi terlepas peluang hingga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepatutnya tidak begitu. Jadi mukadimah surah Hamim ni memperkenalkan Allah Taala. Oleh kerana kau kenal Allah Taala begini sifat, maka engkau kena faham Allah lah saja yang kau kena minta doa dan pertolongan, dan Allah Taala saja hendaklah kau minta maaf dan bertaubat. Jadi masalah jadi mudah. Kalau kamu degil, kamu tak pergi ke lain pun. Ilaihil masir, kepadanya lah kembali. Degil pun tidak pergi ke lain, akan menghadap Allah, yang mana Allah Ta'ala akan hukum kamu kepada salah satu di antara dua tempat. Jadi apabila Allah Ta'ala memperkenalkan kepada hamba ayat ni 2 dan 3 ni, sekurang-kurangnya insan yang ada fitrah yang baik, dia boleh menerima seadanya. Begitu sekali pada mudahnya bagi satu orang hamba untuk kembali taat pada dia, dan sepatutnya begitu. Jadi dalam surah ni dia ada tamhid, dia panggil pendahuluan, mukaddimah. Mukaddimah pertamanya ayat tadi lah. Ayat tadi maknanya Allah Ta'ala ingin memperkenalkan kepada hamba dia tu siapa, supaya hamba boleh buat keputusan dengan mudah. Mukaddimah kedua ayat ma yujadilu. Ayat ma yujadilu ni mukaddimah kedua sampai kepada ayat 6 4, 5. Mukaddimah kedua ni nak beritahu pada kita, orang yang tidak ingin ikut nasihat Allah Ta'ala adalah orang degil saja, jahil dan degil saja. Kalau dia tidak degil, dia akan ikut. Sebab melalui ayat 2-3 tu, fitrah manusia yang baik ni, dia akan berasa mudah untuk taat pada Allah, kecuali orang degil. Sebab tu Allah beritahu ayat 4, 5, 6 ni, orang yang tidak ingin kembali, orang yang tidak ikut nasihat, sebenarnya dia degil ya. Bukan apa, degil. Jadi 3 ayat ni nak beritahu seruan Allah kepada tauhid ini sepatutnya hamba terima, sebab Allah bersifat seperti tadi, banyak lembut daripada keras, banyak lembut daripada tegas. Tapi kalau dia degil, maka tidak ada ubat. Sebab tu Allah kata ma yujadilu fi ayatillah, tidak membantah ayat-ayat yang mengajak mentauhidkan Allah, malaka illa alladzina kafaru, malaka orang-orang yang kafir dengan sebab degil. Kafaru sini makna satarul haqqa inadan, menutup kebenaran tauhid kerana degil. Kafaru dengan makna sataru, menutup, sengaja tutup kebenaran tauhid yang diajak oleh Allah. Tutup pun inadan kerana degil. Dan kedegilan mereka ini tidak lain dan tidak bukan kerana sebab ia duduk atas dunia, berbekalkan dengan Allah tidak nampak, berbekalkan dengan wahyu yang disampaikan oleh Nabi bercanggah dengan nafsu, dan Nabi sendiri yang menyampaikan wahyu ini, golongan bagi mereka tidak ada dunia. 3 tu, maka mereka menjadi degil. 3 perkara. Jadi degil mereka ni ada sebab lah. Sebabnya Allah tak nampak, hak yang nampak dunia. Yang kedua, wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah tu bertentangan dengan nafsu, sedangkan nafsu ni pujaan dia. Yang ketiganya, Rasul yang membawa wahyu kepada dia di segi dunia kena. Dengan sebab tu berlaku kedegilan. Jadi Allah Ta'ala beritahu fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, maka jangan sekali-kali memperdayakan kamu wahai Muhammad oleh bebasnya mereka yang degil ini di dalam dunia ini. Bilad maknanya tempat dihuni oleh manusia dalam dunia. Jadi bebasnya manusia untuk menghimpun harta, untuk mencari pengaruh dan kedudukan tahta, lalu dia bergerak di mana-mana tempat manusia ada atas dunia. Dengan sebab tu dia sombong. Jangan sekali-kali memperdayakan kamu dengan tidak menyampaikan wahyu yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kamu, kepada mereka.
Jadi fala yaghrurka taqallub. Jangan memperdayakan kamu Muhammad oleh bebasnya mereka bergerak di tempat-tempat manusia ada atas dunia, kerana dua perkara: kerana mengumpulkan harta dan kerana mencari pangkat dan darjat dan tahta. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kaum Mekah tu adalah kaum sezaman, semasa. Tapi kaum-kaum sebelum pun sudah berlaku dah. Kadzabat qablahum, telah mendustakan Nabi sebelum orang Mekah ini. Sebelum mereka orang Mekah ini, kaum Nabi Nuh. Wal ahzabu min ba'dim, dan kaum-kaum lain selepas pada Nabi Nuh. Kaum-kaum yang lain itu banyak, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendustakan Nabi. Sepatutnya dia tidak mendustakan, sebab kalamullah, wahyu ni kalamullah, dan Nabi yang dipilih jujur, orang berjuru. Tapi tiga takdirlah menyebabkan mereka mendustakan. Sapatahak wahammat kullu ummatin bi rasulihim, berkeinginan kuat setiap umat terhadap rasul mereka, liyakhudhuhu, untuk tangkap rasul itu, buai dak ke, atau tangkap rasul itu bunuh. Khuzu ni liyakhudhu, tangkap. Mana berkeinginan benar umat-umat yang dipilih Nabi zaman mereka untuk tangkap Nabi, sama ada dia buai, dia bunuh. Lepas tu wajadalu bil batil, mereka membantah Nabi yang menyampaikan wahyu dengan batil, dengan alasan yang salah. Batil mana? Dengan bukti yang salah, palsu. Nabi baca wahyu, dia bantah, canggah Nabi dengan batil, dengan nafsu. Batil dengan mana? Dengan palsu, bukti palsu. Tujuannya guna bukti palsu, canggah Nabi yang menyampaikan wahyu, liyudhidu bihil haqqa, untuk melenyapkan dengan sebab batil itu kebenaran. Dia nak suruh hidup palsu dia hak benar, dia nak suruh hidup palsu dia tu, dan menghancurkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Apabila sabit betul-betul perangan ni, fa akhadtuhum, lalu aku azab mereka, habis kehidupan mereka. Fa akhadtuhum, lalu aku azab mereka, aku tangkap mereka dalam azab mana gitu. Tapi ingat, azab aku bukan azab makhluk, azab aku azab sebagai Allah Ta'ala. Jadi fa kaifa kana iqabi, bagaimana dahsyat dan bahayanya hukumanku, tiada siapa pun boleh melawan. Mana apabila Allah Ta'ala kata aku tangkap, aku azab, tidak akan terlepas. Jadi ini umat-umat terdahulu, ini umat-umat terdahulu. Apa jadi gitu tu? Ini jumlah takliliyah. Sebab takdir daripada Allah, sebahagian besar manusia yang diciptakan ni ahli neraka. Sebab asalnya kaf takliliyah. Lidzalika, kaf tashbihiyah, tidak kaf takliliyah. Kerana itulah, kerana mereka membantah kebenaran dengan sebab degil lah, kerana mereka membantah akidah tauhid dengan sebab degil lah, sabit keputusan Tuhan kamu. Haqqat mana sabit keputusan Tuhan kamu, alal ladina kafaru, ke atas orang kafir degil dan tidak boleh menerima tauhid ini. Keputusan apa? Keputusan takdir, sebahagian besar mereka akan jadi ahli neraka. Maka dengan sebab mereka buat keputusan ikhtiari degil, maka sabit mereka ni yang ditakdirkan pada ahli neraka, yakni annahum ashabun nar, bahawa mereka lah pemegang gerai neraka. Duduk atas dunia, tapi gerai dia dalam di akhirat gerai neraka rumah dia. Ashab mana? Sahib, yang mempunyai gerai. Kenapa kita terjemah gerai? Kerana ada ahli neraka yang mana gerai dia ada syurga, gerai tanah dia. Seperti orang yang mati dengan kadar iman, tapi dengan sebab dosa-dosa kecil ke besar ke, dia dihumbai di neraka. Dia dihumbai di neraka seumpama masuk hospital. Nak berapa juta tahun, Allah lah lebih tahu. Tapi oleh kerana gerai dia tak ada situ, gerai dia ada di syurga. Maka akhirnya satu hari tak tahu bila Allah masukkan dia ke dalam syurga.
Puak-puak habis masuk neraka, apabila masuk syurga dia ada nama dia Jahannamiyun. Puak-puak yang pernah masuk neraka, gelaran dia Jahannamiyun. Jadi orang-orang yang pernah masuk neraka ni apabila masuk syurga dia ada gelaran masuk neraka, tapi untuk satu tempoh, dan dia akan masuk syurga. Hak masuk neraka tidak keluar, kesalahan dia jenis tidak terampun sebab kesalahan akidah. Biasa-biasa adalah kesalahan akidah. Dan memang akidah lah yang menyebabkan manusia itu dia dikira kekal. Seperti mana ayat ni, pemegang geran neraka ni adalah orang yang mana mati dengan rusak akidah. Sekalipun dia dalam segi amalan boleh jadi dia buat amal. Seperti orang yang bukan Islam hari ni lah, dia bukan duduk saja, dia tolong orang, kutip derma tolong orang. Nah, tak ada buat nyusah kat orang, hormat pada ibu bapa. Pagi petang saya malah duduk dalam tempat ibadat, mati gitu dia. Menyusah kat orang tak sama sekali. Ibadat penuh-penuh masa, mujahadah betul, dunia tidak campur, tidak ada hubungan pun. Dan semua dia buat ini dengan sabar. Bukan main bertahun mati lepas ketua diri ni. Tapi semua ini ibadat tidak dikira apa-apa pun kerana berakidah rusak. Tuhan jadi buat, tapi Tuhan akan azab. Sebab Tuhan ada ukuran untuk menentukan kebenaran ni telah diturunkan Al-Quran. Jadi kenapa kamu tidak mari nak ikut Allah Ta'ala, nak buat sendiri? Kenapa? Jadi oleh kerana rusaknya akidah, dengan keadaan dia buat amal, maka dihumban dan neraka buat selama-lama. Mana kalau nisbah pada dia, kalau kita tengok pada dunia, tak patut masuk neraka. Dia pernah susah payah banyak. Susah payah bukan satu hari, susah payah sampai ke mati. Tapi segala susah payah tidak menepati wahyu, tetap akan tidak dikira apa-apa, dikira salah. Dikira salah. Jadi ashabun nar adalah merupakan pemegang gerai yang dia tidak ada lagi berkemungkinan untuk kembali ke syurga. Semoga Allah lindungi kita semua. Jadi Allah Ta'ala beritahu akidah tauhid yang Allah Ta'ala bersifat sedemikian mudah untuk difahami. Tapi kalau golongan manusia jenis degil, dia tidak akan menerima. Dan dia kalaulah mati dalam keadaan begitu, dia adalah merupakan orang yang telah ditakdirkan pemegang gerai neraka. Tajuk ketiga, mukadimah ketiga, sebaliknya orang yang menerima akidah tauhid, orang yang menerima akidah tauhid, jadi mudah bagi dia untuk menerima akidah tauhid. Mudah belajar ilmu yang menyebabkan dia kenal Allah. Lebih-lebih lagi mudah belajar Quran. Sebab kitab lain bukan neraca, Quran ni neraca. Bila sebut kata wahyu, sebut kata kitab hidayah, hak boleh menyelamatkan hamba, Quran. Sebab hadis tu huraian Quran. Lepas lain-lain pada tu pun tidak lari pada Quran. Lebih-lebih lagi bab akidah Quran kita ni. Jadi mereka yang menerima tauhid dengan mempelajari dan mendalami Al-Quran kita Allah, lalu dengan sebab dia ahli tauhid, dia tidak duduk saja. Macam kita semua ni, kalau kita ngaji tauhid tapi duduk saja, tidak betul. Ahli tauhid ngaji wahyu, dia jadi macam Nabi. Nabi tidak duduk saja. Siang hari jumpa hamba, malam hari jumpa Allah. Kehidupan Nabi, kehidupan orang yang terima wahyu mula-mula Nabi kita. Maka kita bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi. Jadi para sahabat Nabi yang ngaji dengan Nabi, macam mana kehidupan dia? Itu kehidupan orang yang ngaji wahyu. Tentu sekali orang yang belajar wahyu ni, dia tidak macam ngaji kitab lain. Tak, tuan-tuan boleh fikir ni, orang yang ngaji wahyu, dia akan rasa kesebelah. Setelah dia tahu ni, dia tak jadi sombong sebenarnya. Dia akan rasa kesebelah. Sebab itulah bila orang ngaji tafsir Quran, dia tak duduk saja, dia akan ajak orang tu, ajak orang ni. Hak mana dia boleh ajak, dia ajak. Dan dia rasa sedihnya sekira satu orang tu, apabila dia ajak masih lagi degil, rasa sedih. Tapi dalam masa sama Allah bagi kepuasan, dia rasa bersyukur. Ini kelebihan wahyu yang pernah diberi oleh Allah pada Nabi, pada hati Nabi. Dan perkara yang sama Tuhan bagi pada kita hari ini. Bukan ilmu lain. Walaupun kita ngaji sebentar 40 hari, tidak macam-macam universiti ke apa, tapi ini luar biasa. Dia wahyu Allah Ta'ala. Jadi terus sekali orang yang belajar wahyu, dia akan menyempurnakan tuntutan wahyu yang dia belajar. Di antara benda payah dalam wahyu ni, menyempurnakan tanggungjawab. Nak tak say, kena jumpa orang wayang. Ini tuntutan wahyu.
Orang kata biasa, orang pulau biasa juga. Sehingga semua orang ni tuduh berbagai-bagai tuduhan, kita kena menerima seadanya. Sebab Nabi kita lalu gitu. Kita bukan buat menyusahkan orang, orang yang buat menyusah kita. Jadi kalau benar-benar orang itu mengaji tauhid, tentu sekali dalam hati dia setelah mengaji, dia akan diberi sifat bertanggungjawab, akan diberi sifat sahlah. Maka di atas dua perkara ni, dia tak boleh jumpa siapa pun. Tak ada dia kena ajak mari mengaji. Saya ni kalau bahagian nak cakap agama tak boleh, sebab tidak biasa. Kalau cakap lain boleh, tapi dia ada kesedaran. Tak ada dia akan ajak mari mengaji tafsir. Orang pun kata Wahabi, maka hati dia pun sakit. Padahal mari dengar dulu contohnya bahasa yang digunakan pakai pada zaman kita. Maka sakit tu adalah satu perkara yang dia mula merasai apa yang pernah dirasai. Bukan main-main, bukan mudah ni. Kita mengaji tafsir ayat Allah Ta'ala ni, orang lain yang tidak mengaji bukan mudah nak terima. Kita bila duduk dalam suasana begini, kita tak ada masalah pun dah. Tapi orang lain ada masalah banyak. Oleh kerana Quran yang kita pelajari ini, yang mengajak mentauhidkan Allah, tidak boleh terima tawassul contohnya, maka golongan-golongan yang rusak akidah, dia terpesong kerana tidak belajar wahyu, kerana banyak menuruti hawa nafsu, menentang. Jadi apabila menentang, akan berlaku perasaan yang sangat-sangat sedihlah. Maka Allah Ta'ala beritahu pada ayat ni, tak perlu bersedih, kerana kamu walaupun ditentang oleh manusia, tapi kamu didatangi oleh para malaikat. Manusia menentang lah, kerana manusia yang menentang kamu ni manusia yang mana jiwa dia tu telah dirasuk, telah dinodai oleh syaitan. Jadi syaitan yang menentang asalnya. Jadi apabila manusia tu ada hubungan kuat dengan syaitan, manusia pun jaga menentang. Tak apa, sebab malaikat akan duduk ahli ilmu. Mana gitu. Ini ayat. Ayat nak beritahu ahli tauhid apabila dia menerima tauhid akan ditentang oleh manusia yang ada syaitan. Maka wahai ahli tauhid, jangan bimbang, jangan bersedih, kerana malaikat duduk ahli kamu. Ini ayat dia. Sebab apa kena ada gini? Kerana tanggungjawab yang apabila kita nak tunaikan setelah kita tahu dan ngaji Quran ni, biasanya menyebabkan kita berhenti. Sebab tu ramai yang ngaji tak boleh ngajar. Dia takut. Dia dengar, dia boleh ya, tapi nak ayat kau memang takut. Sebab tu dia tidak dapat sesuatu yang sepatut dapat. Jadi tuan-tuan kena ingat, dengar ni 50-50 baru. Boleh tak boleh ni 50-50. Setelah kita tabligh dah sampaikan, masa tu jaminan akan dapat. Tanpa menyampaikan, tidak ada jaminan. Dengar baru 50-50. Tapi bila kita mula menyampaikan, di situ ada jaminan. Sebab di situ ada tentangan, di situ ada dugaan. Apabila manusia terus-menerus dapat menyampaikan, maka di situlah Allah Ta'ala akan jamin kehidupan dia. Oleh kerana golongan yang mendengar lalu menyampaikan, orang ni Allah Ta'ala bagi ayat ni dia. Dugaan-dugaan yang dia akan tepuhi, dia akan guna kelebihan yang Allah beritahu pada ayat 7, 8, 9 ni, untuk supaya dia kuat. Tengok, alladzina yahmiluna al-arsha, para malaikat yang memikul arsy, wa man halahu, para malaikat yang memikul arsy dan sekitarnya, malaikat besar-besar. Malaikat ini kejadiannya usabbihuna bihamdi rabbihim, pagi petang siang malam sentiasa menyucikan Tuhan mereka, mentauhidkan Tuhan mereka dengan menyebut tasbih. Wa yu'minuna bihi, mereka juga jenis malaikat yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan akidah tauhid. Dan malaikat ini juga yastaghfiruna lilladina amanu, meminta keampunan kepada Allah untuk orang yang beriman, yang menerima tauhid dan yang akan menyampaikan tauhid. Malaikat tu yastaghfiru, malaikat itu meminta ampun kepada Allah, supaya wahai Allah, ampunlah dosa orang yang beriman. Mana ni? Beriman yang mengaji kitab Quran, dia sampaikan kepada orang lain balik. Seperti mana berimannya Nabi dan para sahabat.
Tak boleh buat pergi ke lain mana? Tak jadi betul. Apa doa dia? Doa malaikat. Rabbana wahai Tuhan kami. Ini mukadimah doa malaikat. Wasi'ta kulla syai'in ilma wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ilmu dan rahmat kamu meliputi segala sesuatu. Ini dia bodek Allah Ta'ala. Malaikat bodek, wahai Tuhan kami, ilmu dan rahmat kamu meliputi segala sesuatu. Maka wahai Allah, faghfir lilladzina tabu, maka ampunlah dosa orang-orang yang bertaubat daripada syirik. Jalalain kata tabu minasyirki sini. Maka wahai Allah, kami memohon dengan berkat rahmat dan ilmu Engkau yang luas itu, tolong ampunkan orang-orang yang bertaubat daripada syirik setelah dia mengaji Quran, setelah dia mengaji surah ni, setelah dia mengaji surah Fatihah. Bukan saja bertaubat daripada syirik, wattaba'u sabilaka, yang bersedia mengikuti jalan-jalan Engkau, jalan orang tauhid, jalan taat kepada Engkau yang telah diajar oleh Nabi yang tauhid. Minta ampun. Ini pertama. Minta kedua, waqihim, dan lindungi dan selamatkan mereka azabal jahim, azab neraka esok. Siapa tolong doa ni? Malaikat. Wahai orang ngaji tafsir, kamu jangan segan silu sampai kalah tabligh, kalah wahyu Allah ini, sebab malaikat tolong minta doa. Minta doa mahkamah Malaka ni. Dan doa malaikat ni tidak akan ditolak oleh Allah. Oleh kerana itu, kita yang belajar, yang mana mula menyampaikan ilmu wahyu, apabila ada ayat ni, maka mari perasaan tak ada masalah lah. Kalau gitu kan, kita boleh teruskan. Tapi malaikat ni dia tidak doa setakat tu. Allah Ta'ala sebut sebagai nas. Rabbana wahai Tuhan kami, wa adkhilhum, masukkanlah mereka jannati adni, dalam kebun syurga adni, hak kamu janjikan. Sebab kalau lepas azab duduk saja dekat luar, tidak jadi hijau itu. Tak. Azab tak masuk tapi duduk cacar dekat luar, seolahnya begitu. Nak pergi mana tak tahu. Nah, jadi nak menyempurnakan makna tak masuk azab tu, masukkan dalam syurga. Masukkanlah mereka ke dalam kebun-kebun syurga adni Engkau, allati wa'adtahum, yang Engkau telah janjikan untuk memberi syurga ini kepada mereka dalam Quran. Pergi masuk sungguh. Jangan sekadar janji-janji, lepas tu ambil lagi akhirat, tak pergi ke mana pun gitu, celah mana tak tahu. Ini doa malaikat. Berarti orang yang telah dapat doa ni daripada malaikat, dia akan masuk syurga. Bukan saja mereka, wa man salaha, orang-orang lain yang soleh, min abaihim, daripada keturunan ayah, datuk, nenek dan mereka ke atas nu, hak jenis pasal akidah tauhid belaka. Wa azwajihim, daripada hubungan perkahwinan mereka. Hak ni keturunan, hak ni perkahwinan. Azwajihim, isteri-isteri mereka. Dan wa dzurriyyatihim, keturunan bawahan, anak cucu cicit. Biar tak sekali dari syurga, dalam satu taman. Ini satu perkara yang tidak ada dalam dunia ni. Dalam dunia ni, kalau kita buat rumah seorang banglo, seorang kita nak jumpa dengan anak beranak nanti hari raya, raya lah happy, tapi happy 2 hari, lepas tu tidak happy lah, sebab gilah pisah. Tapi perasaan dan keadaan seperti itu tidak akan berulang. Dia akan berlaku dari syurga buat selama-lama. Maknanya apabila bertemu dari syurga, ahli syurga ni akan duduk sekali semua anak-anak tauhid. Cuma berbezanya yang memiliki derajat tinggi dalam taman itu. Hak lain derajat rendah dalam taman itu. Maknanya dia duduk dalam kawasan taman yang sama, anak-anak dia, tapi hak derajat tinggi lah, macam tempat-tempat kan tak? Hak ni hak eksekutif, hak ni hak biasa, gitu-gitulah, tapi setepat tu lah. Kita pergi Putrajaya tengok, nak tidakkah? Setepat ya Putrajaya, contohnya kat Malaysia kita. Tapi rumah tak tidak serupa, jadi senang. Dan gambaran ahli syurga ni, Allah Ta'ala beri supaya malaikat berdoa ni, nak ayat pada kita yang ngaji Quran, ia akan jadi gini. Ia akan jadi gini. Sebab itulah wahai hamba yang duduk atas dunia, jangan sia-siakan masa ni. Kena buat kerja, kena buat jasa. Tidak terlepas saja belakang ni.
Apabila kamu dengar daripada malaikat doa dan memang Allah makbul pun, maka tugas yang menyebabkan kamu dapat doa malaikat ni membuatlah mana gitu. Jangan melawailah. Maka terus memperjuangkan wahyu Allah sampaikan kepada orang lain. Nah, tapi doa tidak sukses itu tu. Innaka antal azizul hakim, bahawa engkau yang Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa Allah Ta'ala ni, apabila dia nak hukum, dia tidak takut siapa. Cuma dia tidak akan hukum di dunia. Itu bijaksana Allah Ta'ala. Dia duduk lock, bagi tepu, bagi apa. Cuma manusia yang tidak erti. Allah bagi tepu suruh mikir, dia tidak mikir pun. Mati habis gitu ya. Tidaknya hukum Allah Ta'ala dengan secara cepat di dunia ini adalah dasar di atas Allah Al-Hakim, maha bijaksana, memberi tempoh pada hamba mikir. Sebab sekali ni ya duduk atas dunia, lepas tu duduk hari dah. Kalau nak ikhtiar ni lah, kalau tidak tak ada lah. Hak mana gitu, habis ikhtiar lah. Jadi apabila kamu tidak mikir, maka terlepaslah pula. Sedangkan Allah Ta'ala kata Al-Hakim, maha bijaksana, sentiasa memberi peluang kepada hamba buat keputusan. Sebab setelah mati tidak ada lagi ikhtiar. Doa yang keempat malaikat, waqihimus sayyi'at, ya Allah, selamatkanlah mereka daripada dosa-dosa. Sebab hak jadi masuk neraka ni dosa. Selamatkan mereka daripada dosa-dosa dua perkara, yakni sibukkan mereka ini dengan pahala sama. Ialah itulah cara dia. Masa 24 jam. Kalau sibuk dengan pahala, dosa tak ada masa dah. Lebih-lebih lagi kalau kita ngaji Quran, ngaji hadis Nabi, pagi petang siang malam, hak ni yang benar. Pahala sama. Pahala sedekah jariah yang berkekalan. Sebab chip yang Allah bagi pada otak kita ni untuk 30 juzuk Quran, untuk segala hadis Nabi. Tidak kata tidak, pilih orang kata tu tidak, semua sama saja. Mana menyibukkan diri kita dengan kitab Allah, menyibukkan kita dengan sunnah Nabi SAW, sudah cukup. Masa kita tak ada luar untuk buat dosa. Ni masalah kita semua yang jadi dosa ni kerana tak erti saja. Perkara agama tahu 2-3 kerak, kata habis modal, hak banyak modal dunia juga dia kata. Tunggu. Cakap lagi ya. Habislah kita. Kalau nak tajuk kereta tak apa. Pak cerah boleh. Mana contohnya? Kalau bab kereta, okey, kita boleh kaca. Kalau ayat Quran, kita boleh 2-3 kali mana lagi. Jadi apabila dia tidak ada maklumat yang untuk dia sibukkan diri dia cari pahala, maka perkara yang dia ada maklumat. Maklumat yang bukan pada wahyu, biasanya nafsu lah, biasa. Dia tak boleh gila. Gi'ah mari jadi dosa. Itu sebenar. Jadi sini doa malaikat, lindungilah mereka, selamatkan mereka daripada dosa-dosa dengan memberi taufik pada mereka, sibukkan diri dengan pahala. Yang kedua, terjemahnya, lindungilah mereka daripada dosa sekiranya berlaku sesuatu di atas dorongan nafsu mereka sebab mereka bukan maksum. Bagi taufik cepat-cepat wahai Allah supaya mereka minta maaf. Minta maaf supaya dia sentiasa ada minta maaf sama dengan Tuhan pagi-pagi, petang-petang, siang malam, supaya mana-mana dosa yang terlekat dia akan habis gitu. Sebab waman taqis sayyat, siapa-siapa sahaja yang engkau telah selamatkan dia daripada dosa, yauma idzin, di akhirat nanti, faqad rahimtah, maka sungguhnya orang itu dikira orang yang engkau telah bagi rahmat. Sebab mati bawa pahala saja ni, orang itulah orang balik tua, dia dapat rahmat Tuhan kerana balik di akhirat bawa pahala saja. Rasa dia tak berlaku. Ini tipe. Tapi kalau dibiarkan bawa rasa juga, mana rahmat Allah tidak kena banyak ke dia, kena sikit-sikit. Boleh dapat rahmat menyebabkan kembali membawa pahala saja, dan dosa ditinggalkan dengan sebab bertaubat. Wa dzalika huwal fawzul azim. Ya demikian itulah kejayaan yang patut dicapai, yang sangat besar dan agung oleh setiap manusia yang duduk atas dunia. Semoga Allah Ta'ala pilih kita semua. Amin. Tajuk yang keempat. Dia ada 4 tajuk ni. Mukaddimah ada 4. Sebelum Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita terima tauhid ni, dia buat mari 4 tajuk mukaddimah. Nak kata tafsir, pilihlah. Orang yang mana durhaka pada Allah, dia tentu sekali akan menyesal sungguh di akhirat. Allah beritahu tuan-tuan. Lah ni dia buat degil gitu sebab dia tak nampak lagi keputusan hukum ni. Allah atas dasar kebijaksanaan dia biarkan hamba buat keputusan sendiri, tidak paksa.
Sebab mana-mana hak masuk syurga pun tidak ada paksa, hak mana-mana masuk neraka pun tidak ada paksa. Sebab takdir dunia ni dia panggil takdir ikhtiar. Takdir di akhirat, takdir balasan. Apabila ikhtiar sudah diberi, manusia tidak ikhtiar baik dengan sengaja, pergi di akhirat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir degil mati dengan keadaan kufur, mati dengan keadaan syirik, yunadau, akan dipanggil, akan dikatakan kepada mereka itu oleh malaikat. Masa tu dia sangat-sangat marah pada diri sendiri. Masa tu dalam hadis sahih, dia marah pada diri ni hatta akalu anamilahum, hatta mana sehingga mereka menggigit dan memakan, memamuh jari jemari mereka kerana nak marah pada diri sendiri. Di atas dunia kalau nak marah doa manusia ni kadang-kadang dia kekeh kuku ya. Tapi akhirat esok takbir bagi marah doa pada diri sendiri, makan jari dia sendiri. Kata Hasan Basri, riwayat daripada dia, boleh jadi dia dengar daripada sahabat Nabi, ahli neraka nak marah pada diri sendiri ni makan jari sendiri. Buat pola aku jadi gini mo, duk lok Tuhan bagi peluang begitu kali banyak, orang lain semua masuk syurga, dia masuklah. Masuk pula sama-sama. Masa tu yunada, mereka diberitahu, la maqtullah akbaru min maqtikum anfusakum. Kemurkaan Allah semasa dunia lebih berat lagi daripada kemarahan kamu pada diri kamu sendiri. Kemurkaan Allah kepada kamu semasa dunia dulu lebih berat lagi daripada kemarahan kamu akan diri kamu sekarang ini di neraka. Bila Allah marah? Itu da'auna ilal iman, ketika kamu disuruh oleh Allah dengan ayat Quran dia supaya beriman, fatakfuru, kamu tolak betul-betul. Allah nak marah tapi Allah sabur, dia panggil tabah, nak ukur akhirat. Jadi mula ni marah doa pada diri kamu, makan jari-jari. Allah murka lebih dari itu lagi semasa dunia ketika kamu disuruh kepada beriman dengan diturunkan wahyu ayat-ayat Allah, kamu tolak betul-betul, fatakfuru. Lalu ahli neraka angguk kepala. Jadi jangan duk marah kepada kamu saja, Allah marah mu tidak faham. Seandainya kamu mengaji Quran kita Allah Ta'ala, tidaklah jadi gini mah. Mana gitu. Lalu bila dia tahu kemurkaan yang berlaku pada diri dia sendiri, hak atas dia buat atas diri dia sendiri ni, Allah lebih marah. Dan segala-gala apa yang berlaku ini memang Allah Ta'ala hukum. Allah zahirkan kemarahan secara amali di neraka. Ini sifat sabur Allah. Salah satu sifat sabur ni, dia boleh sabar nak hukum hamba yang di neraka, walaupun dia marah, dia akan hukum di akhirat. Yang dia akan zahirkan kemarahan dia di akhirat. Lalu hamba yang akan dihumban di neraka, mati dalam keadaan syirik itu, mengaku. Kemudian walaupun dia mengaku, dia minta juga ikhtiar akhirat. Tengok, ikhtiar tetap manusia akan buat juga di akhirat. Kerana lepas ada peluang ikhtiar dunia, dia akan ikhtiar di akhirat. Tapi ikhtiar akhirat tempat bukan ikhtiar. Ini akhirat ni. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amattana tsnatain, sebenarnya engkau telah matikan kami 2 kali. No, ayatnya kehidupan kami khalasahnya dua perkara lah. Mati 2 kali, hidup 2 kali. Di sini pengakuan hamba terhadap sejarah hidup dia. Kami biasa hidup 2 kali, biasa mati 2 kali. Mati pertama sebelum lahir manusia ke dunia. Mati kedua, mati lepas ada dia hidup. Mati pertama sebelum manusia lahir. Manusia tak ada dikira mati. Lepas tu manusia pun hidup, lahir pada perut ibu dia hidup. Lepas tu mati kedua. Mati ni. Lepas tu wa ahyaitana tsnatain, engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Hidup pertama hidup dalam dunia. Setelah ditiup roh dalam perut ibu dia tu hidup lah. Makna dia sebelum tubik pada perut mak dia hidup dah. Jadi hidup tu daripada kandungan ibu hingga dunia, perut dunia hidup. Lepas tu dimatikan. Hidup kedua, hidup alam akhirat. Hidup loni dalam akhirat. Jadi sejarah kami, wahai Allah, dulu kami tidak ada, engkau adakan. Lepas tu engkau matikan. Kami dulu hidup dah dalam dunia, lepas tu hidup pula di akhirat. Ini sejarah hidup kami. Lepas tu fa'tarafna bidzunubina, kami mengaku sungguhlah wahai Allah dosa-dosa kami. Lebih-lebih lagi dosa akidah syirik. Nah, lepas tu kami minta maaf ni. Fahal ila khurujin min sabil, setelah kami mengaku kami buat dosa,
dengan sebab kami degil, dengan sebab kami jahil, kami mengaku dah wahai Allah, fahal ila khuruji min sabil, maka adakah kepada keluar semula daripada neraka dimasuk syurga sebarang jalan? Kalau ada jalan, mintalah bagi. Allah Ta'ala beritahu tidak ada jalan, sebab zaman ikhtiar sudah berlalu zaman dia. Kamu nak ikhtiar lagi, tepat hak tak boleh ikhtiar. Jadi kami tidak akan bagi sebarang jalan, kerana jalan yang kami telah bagi, peluang yang kami telah bagi itu dah habis masa. Zalikum, ya demikian tidak akan diberi lagi peluang kedua. Sebabnya ialah, ini sebab dia, bi'annahu, dengan sebab idza du'iya Allah wahdahu kafartum, apabila diseru dan diajak dan didakwahkan kepada Allah yang Maha Esa semasa dunia dulu, kafartum, kamu tolak. Wa in yushrak bihi, apabila disekutukan Allah, ditawassulkan Allah semasa dunia dulu, tu'minu, kamu boleh terima. Ini telah berlaku. Tauhid kamu tolak, syirik kamu terima. Maka apabila zaman itu telah berlalu, zaman ikhtiar itu telah berlalu, ini zaman akhirat, fal hukmu lillah, maka keputusan mutlak milik Allah, al-aliyyil kabir, yang maha tinggi lagi maha agung, yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi habislah peluang. Jadi inilah 4 mukaddimah diberitahu kepada hamba, maka buatlah keputusan. Sebab semasa kamu masih hidup, masih ada lagi peluang. Jadi ayat 13 kita akan baca sama esok. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda, ja'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.